Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa yang saya tengah duk pegang sekarang ni adalah kamera Canon EOS R10 dan ini merupakan satu kamera entry level mirrorless 24 megapiksel dengan APS-C sensor dalam harga lebih kurang RM4,000 lah kalau anda beli sekali dengan dia punya kit lens ni. Dan pada saya ini adalah satu kamera yang sangat baik untuk sesiapa yang nak berjinak dalam dunia content creation dan juga sekiranya anda adalah casual shooter. Okey, jadi mai saya mulakan video ni dengan menceritakan kepada anda beberapa ciri menarik Canon EOS R10 ni. Jadi pertama sekali, macam yang saya katakan tadi kan, kamera ni dia menggunakan sensor APS-C 24.2 megapiksel. Lepas tu kamera ni dia boleh menangkap gambar pada kelajuan 15 frame per second menggunakan mechanical shutter. Lepas tu dia ada keupayaan autofocus yang sangat sempoi dengan 2 pixel CMOS AF2. Saya dah try pakai demi autofocus tu. Memang best kan. Okey, dan dalam masa yang sama juga R10 ni dia mempunyai satu very angle LCD. Dia boleh gerak-gerak macam-macam angle tu, dan ini merupakan satu touchscreen yang ada 1.04 juta titik, itu kita panggil sebagai dots tu. Lepas tu dia pun ada EVF ataupun electronic viewfinder, dan electronic viewfinder ni pun ada 2.36 juta titik. Jadi maksudnya kalau anda tengok kod EVF tu memang jelas. Okey, R10 ni juga dia mempunyai keupayaan sambungan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Lepas tu kan, kalau anda nak rekod video, R10 ni dia boleh rekod video sehingga resolution 4K pada 60 frames per second. Tapi kalau dengan 60 frames per second tu dia ada crop sikit lah. Okey, kamera ni juga mempunyai keupayaan untuk nak menggunakan kad UHS 2. Jadi anda bolehlah guna memory card yang lebih laju tu. Baguslah benda tu. Dan terakhir sekali berat kamera ni ataupun berat body kamera ni hanyalah 429 gram saja. Tapi kalau anda beli sekali dengan dia punya kit lens dan anda pasang dengan kit lens kan, maka berat keseluruhan kamera ni hanyalah 574 gram. Memang ringan betul. Kalau saya pegang macam ni memang ringan. Jadi itulah dia beberapa ciri menarik tentang Canon EOS R10. Alright. Satu benda yang saya nak kena beritahu kepada anda pada awal video ni saya ni bukan seorang pakar lah kalau nak test kamera semua tu. Maka disebabkan itu, saya akan test kamera ni sebagai seorang pengguna biasa. Sebab pada saya kan, orang yang nak beli kamera ni mungkin tergolong dalam kumpulan orang yang baru nak berjinak dengan mirrorless kamera, ataupun mungkin nak gunakan benda ni untuk nak ambil video. Contohnya macam video untuk YouTube ke, TikTok ke dan sebagainya. Maka disebabkan itu, saya akan buat beberapa testing dalam video ni sebagai seorang content creator untuk nak tunjukkan kepada anda keupayaan Canon EOS R10 ni. Canon EOS R10 ni adalah siri mirrorless Canon yang terbaru. Dia ada body baru, dia ada lens baru, dia ada sensor baru. Pendek katanya semua baru. Okey, sebagai permulaan ni kan, saya akan berikan sedikit komen lah daripada segi dia punya reka bentuk dan perasaan saya apabila kali pertama saya pegang kamera ni tau. Jadi sebelum ni saya pernah gunakan satu kamera Canon yang lain, yang kamera Canon M50 tu. Kamera tu pun memang elok, tak ada masalah. Tapi bila kali pertama saya pegang R10 ni, kali pertama saya pegang dia, benda yang paling saya suka adalah dia punya grip ni. Cara dia punya design grip ni memang sangat bagus tau. Jadi kan kalau anda tengok macam 3 jari pergi kepada body camera duk grip macam ni, lepas tu jari telunjuk dengan ibu jari ni anda boleh gunakan untuk nak kawal butang-butang yang ada pada bahagian atas ni. Memang senang betul nak gunakan dia punya butang dengan daus tu. Sebenarnya kan, kalau anda nak kawal kamera ni menggunakan satu tangan macam ni pun boleh tu kalau anda nak. Contohlah kalau anda nak ambil video macam ni ke, ataupun anda nak pegang kamera ni macam ni untuk nak buat vlog ke apa ke, boleh. Saya dah try buat, memang boleh, tak ada masalah apa tau. Okey, sambil-sambil tu dah cakap pasal butang ni, mari saya tunjukkan kepada anda beberapa butang yang ada pada kamera ni lah. Okey, jadi pada bahagian atas ni, R10 ni dia ada 2 custom command dials. Lepas tu dia ada satu mode dial. Lepas tu dia ada jugalah satu butang untuk shutter dan ada juga butang untuk video kan. Okey, kemudian pada bahagian depan ni juga dia ada satu butang ataupun switch ni yang mana anda boleh pilih untuk nak buat manual focus ataupun auto focus. Sebab tu kalau anda tekan butang tu, dia keluarlah information pasal focus tu kan. Lepas tu pada bahagian belakang kamera ni pula, dia terdapat beberapa butang. Contohnya macam butang AE lock, dia ada butang untuk AF point selection, lepas tu dia ada magnifying dan sebagainya. Dia ada butang info, dia ada butang playback. Ada macam-macam lah pendek katanya kan. Jadi kalau anda nak tahu maklumat tentang semua butang-butang yang ada pada kamera ni dan cara
cara-cara untuk nak menggunakan butang tu kan, saya dah sertakan link kepada Advanced User Guide untuk Canon EOS R10 ni di video description. Jadi anda bolehlah rujuk dokumen tu. Salah satu faktor yang penting dalam penggunaan kamera ni kan adalah dia punya ketahanan bateri tau. Jadi bila bercakap tentang ketahanan bateri kamera ni, kita ada satu benda yang dipanggil sebagai CIPA rating ataupun CIPA rating tu. Jadi CIPA tu dia adalah singkatan untuk Camera and Imaging Product Association. Jadi rating ni Jepun yang buat lah. Jadi CIPA ni dia akan beritahu dekat kita berapa banyak gambar yang anda boleh ambil menggunakan sebuah kamera dengan menggunakan satu bateri. Jadi untuk R10 ni dia punya CIPA rating tu adalah 350 gambar menggunakan bateri yang di-charge penuh, dan itu kalau anda gunakan sekali dengan dia punya LCD screen ni tau. Kalau anda pakai dengan LCD ni dapat 300 lebih tu. Tapi kalau anda gunakan dia punya electronic viewfinder ni, maka anda boleh ambil dalam 210 gambar. Okey, bateri yang dibekalkan sekali dengan kamera ni adalah bateri LPE17 lithium ion battery yang berkapasiti 1040 mAh. Jadi bateri dia tu tak besar tau. Tapi bateri ni memang senang nak cari sebab bateri ni dah lama ada tau. Jadi anda boleh belilah bateri tambahan kalau anda nak. Lepas tu harga dia pun tak mahal sangat kan. Jadi kalau untuk penggunaan nak buat ambil gambar pada hujung minggu ke, ataupun masa nak pergi keluar jalan-jalan dengan keluarga dan sebagainya, patutnya tak jadi masalah. Okey, satu lagi perkara bila bercakap tentang bateri ni kan, saya suka letak kamera ni dekat atas tripod tau, ataupun bukan saja kamera ni lah, pendek katanya semua kamera-kamera saya, sebab saya suka record video. Jadi tempat bateri dia tu tidak akan terganggu dengan penggunaan tripod. Yang tu paling penting sekali. Jadi kalau anda nak tukar bateri ke, ataupun anda nak tukar memory card semua tu kan, masa kamera ni duduk atas tripod, dia tak akan menjadi masalah. Cakap pasal memory card tu, slot memory card ni dia ada dekat bahagian bawah sekali dengan bateri dia tu. Dia duduk dekat sebelah bateri tu. Okey, sambil itu anda juga boleh charge kamera ni menggunakan port Type-C yang ada pada kamera ni. Contohnya anda boleh gunakan power bank untuk nak charge kamera ni. Dalam bahagian ni saya akan komen sedikit tentang kesenangan untuk nak menggunakan kamera ni, sebab mungkin ada di antara anda yang akan tanya, kata bang, kamera macam ni nampak macam susah nak pakai kan, kalau saya tak pernah pakai kamera macam mana? Okay, ni saya cerita dekat anda nah. Saya bukan pengguna Canon yang profesional. Maksudnya saya bukan dah menggunakan Canon bertahun-tahun. Tak. Saya baru menggunakan Canon. Saya pakai pun mungkin dalam 2-3 model saja kan. Jadi kalau saya betul-betul lah nak tahu ke semua menu dia dan sebagainya, mungkin saya kena ambil sedikit masa untuk nak belajar menggunakan dia secara penuh. Nak familiarize dengan menu, settings yang ada semua tu kan. Tapi sekiranya anda tak pernah guna langsung, maksudnya memang tak pernah pakai kamera sebelum ni, kalau anda nak terus pakai pun sebenarnya insyaAllah tak ada masalah. Anda letak dia dalam auto, lepas tu anda turn on dan anda terus boleh pakai. Tak ada masalah. Cuma kalau anda nak fine tune settings, nak bagi orang kata apa lebih elok kan, maka anda kena godek-godek sikit lah dan belajar sedikit. Tapi masih okey. Secara umumnya kan, sekiranya anda adalah pengguna baru yang tak pernah menggunakan kamera sebelum ni, saya rasa dia tak susah lah untuk anda nak belajar cara untuk nak gunakan R10 ni. Saya jarang sangat ambil gambar tau. Malah ada beberapa kamera yang saya tengah duk gunakan sekarang ni kan, saya tak pernah guna untuk ambil gambar langsung. Dapat tu terus rekod video sampai ke hari ni tau. Sebab saya memang banyak buat video. Dan bila bercakap pasal video nah, EOS R10 ni dia ada keupayaan video yang agak baik. Jadi R10 ni dia boleh rekod video sehingga resolution 4K pada 24 atau 30 atau 60 frames per second. Jadi boleh shoot 4K pada 60 frames per second tu adalah sangat bagus tau. Cuma satu benda saya kena cerita dekat anda. Kalau anda shoot video dalam 4K 60, maka anda akan dapat 1.56 kali crop factor. Dia akan nampak macam rapat sikit lah macam tu tau. Sekarang saya tengah duk rekodkan diri saya menggunakan resolution 4K 60 frames per second. Jadi saya dah letakkan satu macam handle dekat bawah kamera ni supaya saya boleh pegang dengan tangan macam ni tau. Jadi apabila kita gunakan 4K 60 frames per second, kan tadi kan saya dah cakap dekat anda dia ada crop factor dekat situ kan. Jadi anda nampak macam kepala saya ni dekat betul dengan kamera walaupun saya dah
cuba nak letak sejauh boleh dengan tangan saya ni kan. Jadi inilah dia salah satu isu apabila kita gunakan 4K 60 frames per second. Jadi kalau anda nak gunakan 60 frames per second tu, anda kena duduk jauh lagi lah daripada kamera tu. Jadi kalau anda nak buat vlogging punya style macam ni, maka anda kena pegang dengan satu benda yang lagi jauh ataupun lagi panjang. Contohnya macam selfie stick ke apa ke kan, macam tu. Okay, tapi sekarang ni saya sengaja bergerak-gerak untuk nak tunjukkan kepada anda bagaimana rupa video kalau saya duduk bergerak memandangkan kamera ni tak ada in-body stabilization, dan macam mana rupa video tu kalau saya duduk bergerak pada 4K 60 frames per second. Inilah dia, sudah pusing-pusing kiri kanan, pusing-pusing kiri kanan kan. Okey, macam mana? Jadi sekarang saya akan rekodkan pula menggunakan 4K 30 frames per second. Sekarang ni saya tengah duk rekodkan diri saya menggunakan resolution 4K 30 frames per second. Jadi jarak kamera ni daripada muka saya adalah sama, satu lengan saya ni kan. Cuma bezanya anda mungkin boleh nampak lebih banyak benda dekat kiri dengan kanan kepala saya ni, nampak macam banyak lagi ruang disebabkan dia dah tak ada crop. Sama juga saya akan bergerak-gerak menggunakan kamera ni untuk nak tunjukkan kepada anda kualiti video yang direkodkan kalau tidak ada in-body image stabilization. Tapi pada saya, kalau anda nak record macam style vlog macam ni, kira boleh, dia tak teruk sangat. Kalau anda gerak teruk macam ni memanglah kan. Tapi kalau sekadar ala-ala nak rekod vlog sekejap-sekejap, saya rasa tak menjadi isu. Jadi inilah dia perbezaan apabila anda rekodkan 4K 60 frames per second dan juga 4K 30 frames per second. Selain daripada tu R10 ni juga dia boleh record dalam Full HD ataupun 1080 tu pada 60 frames per second untuk 2 kali ganda slow motion atau sehingga 120 frames per second untuk 5 kali ganda slow motion. Memang sempoi. Dan satu benda yang saya kena kata kualiti video yang direkodkan pada FHD 120 frames per second tu menggunakan kamera ni adalah sangat baik. Dia punya detail tu memang sharp. Satu benda lagi yang saya suka dengan Canon EOS R10 ni adalah keupayaan dia untuk nak record video dalam warna 10 bit ataupun 10 bit color tu. Jadi 10 bit color ni biasanya hanya ada pada professional camera yang lebih mahal lagi tau. Jadi ciri ni sangat berguna sekiranya anda ni seorang yang suka color grade gambar ataupun video anda tau. Tapi kan, dia ada satu benda yang saya juga nak kena cerita dekat sini Bila saya record dalam 4K Fine Mode, dia ada satu benda dalam ni yang dipanggil sebagai 4K Fine Mode, anda akan boleh nampak banyak rolling shutter. Jadi sekiranya anda ni jenis orang yang suka ambil video sambil bergerak ke ataupun suka berlari ke apa ke, maka anda kena cari alternatif lah untuk nak mengelakkan rolling shutter tu semua. Contohnya mungkin anda kena gunakan gimbal dan sebagainya. Kalau dia duduk atas tripod kan, kalau duduk atas tripod stable, tak ada masalah. Tapi kalau anda jenis yang suka pegang kamera untuk nak ambil video semua tu, anda kena tahu juga satu benda lagi, yang mana kamera ni dia tidak ada IBIS ataupun in-body image stabilization. Memang tak ada. Lepas tu satu lagi perkara bila bercakap pasal video recording ni, ada setengah-setengah kamera tu dia ada masalah overheating. Tapi sepanjang saya tengah duk test kamera ni kan, saya duk pakai, saya duk buat macam-macam, duk ambil video, saya duk buat live session pakai kamera ni kan, letak kat atas tripod buat live kan, dia tak ada lagi lah isu overheat. Dia panas tu panas, tapi tak ada lah sampai tahap yang kata kamera ni orang kata hang ataupun terberhenti dan sebagainya. Saya tengah rekodkan diri saya sekarang ni menggunakan kamera EOS R10 dengan dia punya kit lens. Jadi kit lens tu saya pulas sampai 18mm dan saya tetapkan pada kedudukan 18mm tu. Lepas tu anda tengah duk tengok gambar saya ni pada resolution 4K 30 frames per second. Dan audio yang anda dengar ataupun suara saya sekarang ni direkodkan menggunakan onboard microphone yang ada pada kamera ni. Saya tak pakai external microphone dan sebagainya. Malah dia punya volume tu pun saya biar secara automatik. Maksudnya kamera ni yang set volume tu secara automatik kan. Saya tak kacau. Malah untuk video settings tu pun saya biar secara automatik. Jadi semua saya biar auto, saya rekod saja diri saya. Jadi sekarang ni saya ada dalam studio ni. Jadi dalam studio ni dia ada 2 lampu studio. Maka anda boleh nilaikan sendiri kualiti video yang direkodkan oleh EOS R10 ni menggunakan dia punya kit lens dan dia punya kualiti audio menggunakan dia punya onboard microphone.
Kalau tadi saya rekodkan diri saya dalam bilik studio saya kan. Jadi saya nampak dalam tu mungkin keadaannya gelap sikit tau. Jadi sekarang ni saya rekodkan dekat luar studio saya tu. Dan saya tengah duduk berdiri dekat depan balcony ni. Jadi pada sini ada cahaya daripada luar ni yang sangat terang dekat atas muka saya ni kan. Jadi anda boleh tengok sendiri kualiti video yang direkodkan apabila ada pencahayaan yang baik. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau tadi saya rekodkan audio menggunakan onboard kamera punya mikrofon kan. Maka sekarang ni saya gunakan Hollyland Larp M1 yang saya sambungkan kepada kamera tu. Jadi lain sikit lah audio dia kalau anda dengar tau. Jadi macam mana kalau dibandingkan dengan tadi masa saya rekodkan dalam studio dan sekarang ni masa saya rekod dekat luar yang mana ada cahaya yang baik dekat muka saya. Anda nilaikan sendiri. Salah satu ciri penting pada saya dan juga saya rasa penting untuk sesiapa sahaja yang menghasilkan konten ni, terutamanya apabila anda hasilkan konten secara bersendirian macam saya kan, adalah keupayaan autofocus. Sebab tak ada orang lain nak tolong kawal fokus pada kamera tu melainkan anda sendiri kan. Sebab tu autofocus tu penting. Jadi bila bercakap tentang autofocus ni, keupayaan autofocus pada R10 ni adalah agak baik. Saya dah cuba buat beberapa test lah untuk nak tengok dia punya keupayaan autofocus tu, dan sepanjang saya duk test tu dia tak ada sebarang masalah untuk nak kekalkan fokus pada saya kalau saya duk bergerak sana sini ataupun pada subjek yang saya dah tetapkan. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda keupayaan autofocus Canon EOS R10 ni. Jadi saya dah set dia punya subjek itu kepada people, lepas tu saya dah enablekan eye detection. Jadi kalau anda tengok sekarang saya ni nampak macam fokus elok kan. Okay, jadi saya akan main depan tiba-tiba macam ni, lepas tu duduk depan kamera, bagi dia nampak saya set, turun lari tiba-tiba. Anda nampak ada belakang, lepas tu saya akan naik balik dan tiba-tiba saya lari ke tepi. Lepas tu munculkan balik kepala saya. Nampak? Nah, saya akan pergi belakang macam ni, keluar daripada frame sikit. Lepas tu, munculkan balik kepala saya. Pergi tengok ke depan, rapat dan lari ke belakang. Dan rapat ke depan, lari ke belakang balik. Nak jatuh ke belakang dan rapat ke depan. Hilangkan diri. Bagi dia fokus ke background. Munculkan balik muka saya. Macam mana autofocus? Best kan? Sebagai rumusan, pada pendapat saya kan, kalau anda sedang mencari satu entry level mirrorless APS-C kamera, maka Canon EOS R10 ni adalah satu pilihan yang sangat baik. Contohnya kan, kalau anda tengah duk cari kamera yang sesuai untuk nak bawa bercuti, nak ambil gambar keluarga dan sebagainya, maka kamera ni memang sesuai. Malah kan, kalau anda adalah content creator yang selalu dah ambil video macam saya dan sebagainya, maka R10 ni pun adalah satu pilihan yang agak menarik. Jadi secara mudahnya, Canon EOS R10 ni adalah sangat sesuai untuk beginner photographers dan juga content creator. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk video kali ni. Jadi sebelum saya nak akhirkan video ni, saya ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pixel Camera Sdn Bhd kerana meminjamkan kamera ni kepada saya. Dan saya juga ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Nah, sambil itu, saya juga ingin nak jemput anda untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi kalau anda masih belum subscribe lagi, dan follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.